Novel bertajuk Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Okey, jadi ingat ya, watak utama, cikgu ulang balik last week, watak utama iaitu Adnan bin Saidi. Okey, Adnan bin Saidi. Saidi itu ialah nama bapa dia. Okey, jadi nama bapa nama Pak Saidi. Ingat ya, for those yang tak datang last week ataupun tak ada kelas, okey, jadi tolong tulislah, catat kat mana-mana. Bapa nama Pak Saidi, ibu dia nama Mak Milah. Ingat ya, ibu dia nama Mak Milah. Kemudian dia ada adik 2 orang. Adik dia bawah pada Adnan, jadi Adnan ni nombor 1 ya, anak sulung. Jadi anak pertama kita panggil anak sulung. Kemudian anak yang kedua, adik dia yang kedua bawah dia nama Ahmad. Kemudian yang ketiga, adik dia nama Amarullah. Jadi mereka ni, ketiga-tiga orang ni ialah lelaki semua sekali. Dan semua pun pergi ke sekolah Inggeris. Ingat tak cikgu ajar last week? Okay, mereka telah pergi ke sekolah Inggeris. Mereka tinggal dekat kampung apa? Mereka tinggal dekat kampung Sungai Ramah Dalam. Sungai Ramal Dalam. Okay, dekat mana ni Comel? Dekat Kajang. Okey, ingat ya. Jadi Lieutenant Adnan Wirabangsa ni adalah kisah benar. Okay, you boleh Google, you boleh cari, dia adalah based on true story. Okay, jadi you bukan dia buat cerita reka-rekaan. Jadi ingat ya, last week cikgu cerita bagaimana apabila dia pergi ke sekolah Inggeris, semua orang kampung marah sebab orang kampung kata, budak ni nanti akan jadi murtad. Murtad membawa maksud keluar dari Islam. Sebab apa? Sebab dah pandai cakap Inggeris, nanti kemudian pandai baca Bible. Jadi Bible tu ialah kitab orang Kristian, iaitu orang Islam panggil. Orang Islam panggil itu ialah kitab Injil. Kalau Islam panggil kitab Injil. Kalau orang Kristian dia panggil Holy Bible. Holy ni ialah suci. Jadi Holy Bible. Kemudian dia kata bukan hanya dia je yang murtad. Nanti dia akan memurtadkan anak-anak kita. Jangan bagi anak-anak kita berkawan dengan ini Adnan. Jadi sampai situ cikgu cerita, kemudian apa berlaku, Pak Saidi tetap dengan dia punya keputusan. Apabila orang-orang kampung diketuai oleh Pak Abu. Ingat tak, Pak Abu ni dia ada anak dia nama Nordin. Ya, dia ada anak. Ingat ya, anak dia nama Nordin. Jadi Nordin ni watak yang tak baiklah. Kerja dia ialah duduk lepak-lepak dekat kedai, makan minum, kemudian curi rambutan. Orang. Jadi Pak Abu ni telah pergi berjumpa dengan ketua kampung. Ramai dan ramai datang. Beritahu apa dia? Halau tu Pak Saidi keluar dari kampung Sungai Ramal ni, nanti habis anak-anak semua murtad. Suruh dulu dia hentikan itu Adnan dari sekolah Inggeris. Kalau dia tak mau hentikan, kita halau dia keluar. Lalu apa berlaku? Tok ketua ni dia bagus. Dia fikir dulu baik-baik. Dia kata, Abu, setahu aku, Pak Saidi tu bagus. Malam-malam selalu je hajar anak dia tu mengaji Al-Quran. Yang tak bagus anak kau, Nordin tu. Tak ada kerja lain, kerjanya curi rambutan orang. Jadi Pak Abu berasa sangat malu, boleh faham tak? Dia nak kenakan orang hentam muka dia pula. Dia balik rumah, jumpa anak dia nama Nordin, peng sebiji, beritahu apa hal kau pergi mencuri rambutan dekat kebun orang. Lalu apa berlaku? Nordin menyimpan satu dendam. Dendam ni revenge lah, dia nak balas. Dia kata, ni mesti Pak Saidi. Mesti Pak Saidi ni yang beritahu bahawa dia yang curi rambutan. Actually Pak Saidi tak cakap pun, boleh faham. Semua orang tahu memang kisah dia suka mencuri rambutan. Lalu apa berlaku? Sampailah pada waktu dini hari. Pagi tu Pak Saidi dengar ada bunyi bising-bising. Lalu apa berlaku? Dia kejutkan Adnan. Lepas dia kejutkan Adnan, apa berlaku? Adnan nampak ada 2 lembaga. Lembaga iaitu bentuk macam manusia warna hitam. Jadi gelap pada waktu itu. Adnan ambil beluti. Ingat ya, beluti ni ialah kayu. Ya, kayu yang agak besar lah. Jadi kayu yang macam 4 segi macam tu, yang menjadi tiang lah. Jadi dia dah potong pendek. Adnan ambil ini beluti, terus pergi baling ke arah lembaga tersebut. Lembaga itu menjerit. Aduh! Jadi tahulah Adnan sudah kena pada lembaga itu. Paginya Pak Saidi nak hantar Adnan pergi sekolah. Ingat ya, Pak Saidi hantar Adnan pergi sekolah naik apa? Naik basikal. Macam cikgu cakap last week. Lalu apa berlaku? Basikal dia tu, tayar dia dah kena kerat, dah kena potong-potong.
tahulah Pak Saidi, mesti budak yang kena semalam tu, okey, datang balas dendam. Beberapa hari lepas tu Pak Saidi dengar cerita, okey, kesian Nordin, okey, tak tahu kenapa tiba-tiba saja kaki dia bengkak. Jadi tahulah Pak Saidi bahawa yang tukang buat kerja tu ialah Nordin. Jadi Pak Saidi ni dia memang rajin, pagi-pagi hantar Adnan naik basikal dan dia pun sangat baik. Ini ialah kebun durian dan kebun rambutan dia. Sebelah kebun dia, ingat ya, ada apa? Ada perkuburan Islam. Kenapa? Sebab ini ialah tanah yang diwakafkan. Wakaf membawa maksud semua orang boleh guna. Semua orang boleh guna. Jadi kampung Sungai Ramal tu kawasan untuk mengebumikan mayat. Ingat ya, mayat kita tak kata tanam. Kalau tanam tu macam kasar. Kita kata mengebumikan daripada word kebumi. Lalu dia kata dah penuh. Pak Saidi kata tak apa, ambil setengah daripada tanah saya. That's why kebun Pak Saidi ni bersebelahan dengan perkuburan Islam. Apabila Adnan mencecah pada usia 12 tahun, standard 6, dia nak masuk ke form 1 lah. Kalau kita sekarang ialah form 1. Kalau sekolah Inggeris, kita panggil dia sebagai standard 7. Kita panggil sebagai standard 7. Darjah 7. Okey, jadi selepas darjah 6, okey, standard 6, standard 7. Jadi sampai dia nak naik tu, apa berlaku? Pak Saidi kata Adnan kena berkatan. Okey, katan kata lainnya masuk jawi. Masuk jawi ni iaitu semua budak lelaki yang beragama Islam wajib. Wajib maksudnya mesti. Okey, jadi kemaluan dia tu kalau misal kata lelaki tu dia ada banyak macam lebihan kulit. Kalau dia ada banyak lebihan kulit, kalau dia buang air kecil ataupun buang air besar, kalau dia setakat cuci-cuci biasa saja kemaluan dia tu, nanti akan tertinggal lagi kotoran tersebut. Nanti mudah kena apa-apa jangkitan. Jadi dalam Islam, kita bukan potong dia macam ni, kita potong setengah tak. Kita tarik semua sekali, doktor buatlah, boleh faham tak? Okey, tarik semua sekali, kemudian kita hanya potong kulit dia tu sahaja. Jadi nanti Bapak dia kata lagi, Pak Saidi kata, nanti kalau Adnan dah sihat, dah baik daripada berkatan, ayah akan hadiahkan sebuah basikal baharu. Basikal baharu. New bicycle. Jadi Adnan pun sangat gembira. Okay? Jadi cikgu dah cerita sampai situ cikgu rasa last week. Okay, mari kita tengok lagi. Sampai bab berapa tu? Bab 17 kawan kata. Ingat ya, siapa nama pengetua tu? Siapa nama pengetua sekolah Inggeris? Pengetua tu rasa gembira sangat. Okay? Sampai dia cakap, I'm very surprised, boleh nampak tak? I'm very happy, dia kata sebab Adnan ni ialah, ada kawan jawab. Stewart, pandai Selin. Okay? Mr. Stewart kata, okay, ni ialah yang pertama orang Melayu yang masuk sekolah Inggeris. Lepas tu nanti adalah yang kedua. Yang kedua tu ialah adik dia Ahmad. Yang ketiga iaitu Amarullah. Orang kampung Sungai Ramal masih lagi. Habis sekolah Inggeris tu penuh dengan siapa? Penuh dengan anak-anak pembesar Inggeris, tambah lagi dengan anak-anak orang Cina dan juga anak-anak orang India. Orang Melayu tak ada. Jadi sampailah satu masa ada satu-satunya cikgu Melayu di sekolah itu mengajar bahasa Melayu. Siapa nama cikgu tu? Cepat. Cepat. Siapa nama cikgu tu? Ingat tak siapa nama cikgu tu? Ada seorang boleh jawab. Okey, Cikgu Nazri, pandai Yuzian. Okey, jadi Cikgu Nazri beritahu nanti kita nak buat satu pertandingan ya, iaitu pertandingan syarahan dalam bahasa Inggeris. Siapa nak ikut serta? Siapa nak join? Ada mama awal-awal lagi angkat tangan. Saya, teacher, boleh nampak. Okey, lalu kawan-kawan semua tengok. Cakap Inggeris pun tak pandai, boleh faham. Ada hati nak masuk syarahan. Tapi cikgu bagi semangat. Cikgu kata, bagus Adnan ni. Okay? Nanti kata cikgu, bagus Adnan sanggup mencuba walaupun belum begitu fasih dalam bahasa Inggeris. Lalu kawan-kawan tengok bila Adnan dah kena puji, kawan-kawan pun nak ikut sama. Lalu pada waktu itu Adnan balik rumah beritahu pada mak dia. Mak dia pun beritahu pada ayah dia. Sampailah pada hari Minggu itu, bapak dia, mak dia, dua orang adik dia datang dan menonton. Okay, Adnan telah masuk pertandingan pidato dalam bahasa Inggeris. Mereka memberi tepukan gemuruh.
dan Adnan mendapat tempat yang pertama. Okey, dalam pertandingan syarahan itu. Okey, seterusnya. Bab 11, bab 12. Cikgu rasa berhenti dekat bab 12 ni Comel. Okey. Mari kita sambung. Perlawanan bola sepak antara Kampung Sungai Merah. Kena ingatlah sikit, Kampung Sungai Merah dengan Kampung Sungai Ramal. Jadi ada dua kampung, iaitu Kampung Sungai Merah. Ingat sungai dia warna merah. Lawan dengan Kampung Sungai Ramal. Ramal ni macam predik lah, boleh faham. Okey, telah menjadi buah mulut. Buah mulut ni ialah simpulan bahasa, iaitu bahan percakapan orang ramai. Okey, bahan percakapan orang ramai. Budin dari Kampung Sungai Merah. Jadi ketua dia nama Budin. Okey, jadi ketua Kampung Sungai Ramal iaitu Adnan. Nak lawan apa mula-mulanya? Mula-mulanya nak lawan bola sepak. Lawan bola sepak lah dekat kampung. Okey, Budin daripada Kampung Sungai Ramal tidak berpuas hati kerana mereka kalah di tangan pasukan Kampung Sungai Ramal. Lalu Kampung Sungai Ramal menang. Kampung Sungai Merah kalah. Okey, akhirnya Budin dan Adnan bersepakat, lalu dia kata Budin pun mahu bertinju pula, tinju itu lawan tumbuk tu, boleh faham, dengan Adnan daripada pasukan Kampung Sungai Ramal. Lalu apa berlaku? Bila Kampung Sungai Ramal menang, boleh faham, okey, budak-budak dari Kampung Sungai Merah cakap, tak adil lah, sekarang nak tahu betul menang, siapa terror. Adnan lawan dengan Budin, tinju, boleh nampak, bertumbuk. Tinju tu iaitu bertumbuk. Ingat ya Comel, ada perkataan yang lagi tak faham, beritahu cikgu. Okay? Lawan tu. Lalu apa berlaku? Okey, mereka pun dah setuju ni nak lawan. Okey, Pak Saidi pun dah dapat tahu hal ini. Dan sampailah akhirnya, okey, mereka pun fikir balik. Kalau kau tumbuk saya tumbuk you, gigi you patah, muka saya bengkak, gigi saya patah, gigi you patah. Siapa dapat? Siapa dapat apa? Okey, ada satu peribahasa. Peribahasa Melayu, menang jadi arang. Menang jadi cakul, jadi arang. Nak buat apa? Boleh nampak tak? Kalah jadi abu. Kalah jadi abu. Abu tu macam habuk rokok. Itu ialah sejenis abu. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi you lawan macam ni buat apa? Akhirnya bila mereka fikir balik, tak payahlah, boleh faham. Akhirnya Budin dan Adnan tak jadi lawan. Mereka pun menjadi sahabat baik. Boleh faham? Mereka akhirnya jadi sahabat baik. Okey, chapter 13. Masyarakat kampung tidak dapat menerima, masyarakat Jepun, masyarakat kampung telah dapat menerima dengan baik anak-anak Pak Saidi yang belajar di sekolah aliran Inggeris. Ingat ya, kalau sekolah Melayu, okey, mereka pergi ke sekolah agama. Jadi sekolah agama tu dia tak panggil sekolah agama ya, Comel. Dia panggil sekolah pondok. Dan dia belajar PONDOK, pondok. Dia belajar dari standard 1, darjah 1 hingga standard 6. Pakaian apa-apa sahaja, jangan bogel sudah. Boleh nampak? Okey, pakaian bebas. Pakailah baju apa pun tak apa. Kalau sekolah Inggeris tak, sekolah Inggeris dia ada uniform. Okey, Pak Saidi berbangga kerana beliau telah membuka mata. Okey, simpulan bahasa, membuka mata membawa maksud orang itu tidak lagi berfikiran sempit. Mereka tidak lagi berfikiran sempit. Narrow minded tak lagi. Jadi telah membuka mata kepada orang-orang kampung. Adnan berjaya menamatkan pelajarannya dengan cemerlang. Jadi kalau sampai dengan cemerlang ni sampai HSC lah. HSC iaitu Higher School Certificate. Macam sekarang upper 6 lah. Tingkatan 6. Adnan telah terpilih sebagai guru pelatih dan diarahkan mengajar di Sekolah Melayu Sungai Ramal. Sekolah Sungai Ramal ni ada ni. Okey, kalau kamu pergi Kajang, okey, dekat Tol Kajang kamu akan nampak sana ada sebuah sekolah. Area itulah Sekolah Menengah Kampung Sungai Ramal. Jadi dia jadi cikgu dekat situ. Namun bidang perguruan bukanlah menjadi minatnya kerana cita-citanya yang sebenar ialah menjadi askar. So cikgu cerita sedikit. Dalam diri dia tu ada darah daripada moyang dia. Moyang dia iaitu Datuk Siamang Gagak. Okey, jadi kalau you pergi ke Negeri Sembilan, you masuk kat tengah Bandar Seremban, dekat tengah jalan besar dia, you tengok apa nama jalan dia. Okey, Jalan Datuk Siamang Gagak. Itu ialah moyang kepada Adnan dan datuk kepada Pak Saidi. Lalu Adnan tetap bercita-cita untuk menjadi askar. Dari kecil lagi dia nak jadi askar. Dan dia juga berminat untuk mengetahui bidang politik tanah air.
minatnya untuk melihat negara ini bebas daripada penjajahan begitu ketara sekali, ketara iaitu jelas. Jadi dia tak suka, okey, negara diperintah oleh bangsa asing. Dia mahu kita perintah sendiri. Ini negara kita. Dalam persidangan Majlis Mesyuarat Persekutuan 23 Januari 1933, rang undang-undang Askar Melayu telah diluluskan 1933. Jadi kalau 1933 dia dah boleh nak jadi askar, membawa maksud cerita dia tadi masuk sekolah Inggeris, okey, pada awal tahun 1900. Okey, dalam tahun 1910, 1912 macam tu. Bila dia telah pergi ke sekolah Inggeris. Pihak British yang sedang mencari anak-anak Melayu berminat yang mahu menyertai askar Melayu. Ingat bila kita sebut je askar Melayu, askar itu mestilah Melayu sahaja. Kamu jangan cakap, racist. Taklah, boleh nampak. Habis saya Cina, cikgu, saya nak jadi askar. Atau saya India, saya nak jadi askar. Okey. You Cina atau you India, boleh nampak nak jadi askar, tak jadi masalah. You jangan masuk askar Melayu. Askar Melayu ni nama dia Regiment Askar Melayu Diraja, RAMD. Habis saya nak masuk apa cikgu? You boleh masuk artileri. Artileri ni okey, iaitu unit untuk buat bom. Yang mengebom tu, yang tu ramai Cina, ramai India duduk dalam tu, dan mereka tu ialah yang pandai-pandai. Macam fizik A, chemistry A, boleh faham tak? Yang tu, yang duduk ni bahagian artileri, unit pengeboman. Cikgu, saya suka tentang kereta kebal. Boleh. You duduk dekat Amor Diraja. Itu nama dia Amor Diraja. Jadi ada banyak lagi dalam askar tu. Banyak lagi unit-unit workshop, boleh faham tak? Askar Melayu tak boleh. Dan dia tidak semestinya beragama Islam. Tak. Habis kalau Melayu tak Islam ada meh? Ada. Itu macam orang Kadazan, boleh nampak tak? Kadazan, itu Melayu tu. Iban, Bajau, Murut, boleh nampak tak? Mereka itu ataupun orang-orang asli seperti Jakun, Temia, boleh nampak. Mereka itu ialah free thinker. Jadi dalam unit askar Melayu ni ada yang mengesan dengan membawa anjing, boleh nampak tak? Dia cakap, apa ni askar Melayu bawa anjing ke sana sini, boleh faham tak? Itu tak apa, sebab mereka tu memang bukan Islam. Mereka akan jaga unit-unit tersebut. Jadi syarat dia, satu, Melayu sahaja. Kedua, tak semestinya Islam, tapi mesti Melayu. Dan yang ketiga, okey, syarat dia lelaki. Jadi dalam askar Melayu, dia tak ada perempuan. Habis kalau yang perempuan-perempuan, dia duduk lain. Mungkin dia duduk artileri boleh, dia duduk Amor Diraja boleh. Boleh nampak? Dia duduk unit workshop boleh. Dia duduk ordnance boleh. Ordnance ni iaitu macam simpanan senjata api. Boleh nampak? Jadi banyak lagi dalam militeri tu, dalam ketenteraan tu ada dia punya unit-unit dia. Alright. Lalu pihak British cari anak-anak Melayu yang berminat untuk jadi askar Melayu yang akan ditubuhkan, yang baru ditubuhkan. Ingat 23 Januari 1933, 1933. Okey, 23, okey. 01 1933. Lalu dia beritahu lagi, Adnan tidak melepaskan peluang untuk mendaftar nama bagi menyertai askar Melayu. So bila dia balik, dia balik dari sekolah, kemudian dia tengok, ingat tak cikgu cerita, okey? British telah letak macam satu kertas lah, boleh faham, satu kertas macam ni, kemudian letak satu paku, okey, ketuk-ketuk pada batang pokok kelapa. Jadi bila balik dia tengok, askar Melayu akan ditubuhkan. Lelaki-lelaki Melayu yang berusia dari umur 18 tahun hingga 25 tahun boleh pergi ke Camp Highlands. Ada nama camp ya. Camp H-A-I-G Highlands. Dekat mana ni? Di Port Dickson. Sekarang pun ada camp ni. Okay. Untuk menjalani temuduga bagi membolehkan mereka terpilih menjadi askar. Jadi pada mulanya dia balik, dia beritahu pada mak dia, Mak Mila, mak, British kan mak, dia nak ambil orang Melayu untuk jadi askar Melayu. Adnan nak jadi askar tau mak. Mak dia kata tak payahlah Adnan. Okay? Jadi guru tu kan bagus, berkhidmat, ajar anak-anak orang kampung. Tapi Adnan nak jadi askar mak. Tapi pada waktu itu Pak Saidi dah dengar. Pak Saidi terus bagi green light. Bagus Adnan. Darah pahlawan moyang kau, Datuk Siamang Gagak mengalir dalam badan kau. Okey, ayah setuju. Jadi sebagai ibu, sebagai isteri, boleh faham tak? Apabila suami dah setuju, isteri tak berhak lagi untuk cakap apa-apa.
So mak dia akur. Okey. Ayah dan ibu akhirnya merestui membawa maksud membenarkan cita-cita Adnan untuk menjadi askar. Okey, chapter 14. 14. Okey tak? Boleh faham tak Comel? Boleh. Boleh. Okey, chapter 15 ya. Mari kita masuk 15 pula. Adnan terpaksa menahan ejekan, cemuhan. Kata lain bagi ejekan, cemuhan sama ni, iaitu caci, hina, guna vulgar words, boleh faham tak? Guna bahasa-bahasa yang tak baik, merendah-rendahkan orang daripada beberapa pemuda di kampungnya. Bagi mereka, bila sebut saja askar, mereka ialah tali barut orang putih. Orang putih tu ialah British. Orang putih yang dimaksudkan tu ialah British dan mereka ialah pembelot bangsa, membawa maksud mereka tu sebenarnya nak menghancurkan bangsa Melayu. Jadi semua orang hina. Itu tali barut British lah tu. Tu nak jadi askar pula, boleh faham? Okey. Hentam dia. Untuk pergi ke Port Dickson, Adnan bersama-sama dengan 3 orang kawan dia, okey, telah pun menumpang sebuah lori. Jadi dulu memang tak ada, kita tak ada kereta api ke, komuter ke, ataupun kita tak ada bas yang dari kampung Sungai Ramal terus pergi ke Port Dickson, tak ada. Lalu apa berlaku ialah duduk dekat tepi jalan tu. Jadi bila mak dia dah benarkan, dia terus pergi cari kawan dia. Antara kawan dia iaitu Budin lah. Ingat cikgu pernah cakap. Okay, Budin ni waktu semua orang tak nak kawan dengan dia, Budin ni berkawan dengan dia. Dan Budin pernah tanya dia, best tak pergi sekolah Inggeris? Dan dia kata, best, cikgu garang tak? Tak. Ya aku nak pergilah sekolah Inggeris. Tapi mak aku kata tak boleh, nanti aku murtad. Adnan kata tak, aku tak murtad pun. Malam-malam aku mengaji Al-Quran. Aku sentiasa sembahyang 5 waktu. Aku tak murtad. Kemudian Budin kata, best lah kau. Cuba kau ajar aku bahasa Inggeris. Adnan pun ajar. Good morning, good night, bye-bye. Boleh faham tak? Macam itulah ajar dia. So, ingat cikgu pernah cerita. Budin pernah tanya Adnan, kalau kau besar nanti kan Adnan, kau nak jadi apa? Adnan kata, aku nak jadi askar. Kau pula nak jadi apa Budin? Budin jawab, actually aku tak ada cita-cita tau, tapi aku ikut kau lah. Jadi bila mak dia dah bagi kebenaran, Adnan terus pergi cari Budin. Budin, kau ingat tak dulu kau cakap kau nak ikut aku jadi askar? Budin kata ya. Jom kemas ikut. Lalu dia pun tunggu dekat depan jalan. Bila tunggu dekat depan jalan, tunggu lori. Nampak ada lori ikan. Tahan lori, boleh faham tak? Nak pergi mana? Orang lori tu cakap, nak pergi Port Dickson. Naik belakang lori, campur dengan ikan tu sekali, boleh faham tak? Nanti saya hantar ke sana sebab saya pun nak lalu sana. Tumpanglah lori tu. Okey. Setibanya di Port Dickson, mereka berempat. Okey, jadi 3 kawan dia campur dengan Adnan 1. Jumlahnya 4. Mereka terus ke Camp Highlands. Kalau kamu pernah masuk Camp Highlands tu, dia macam berbukit-bukit dan ada lagi building-building lama, okey, yang dikekalkan. Okay, memang tak ada penghuni lah. It's look like haunted house, boleh nampak haunted building, tapi untuk mengekalkan keadaan yang asal. Lalu bila mereka sampai ke Camp Highlands, perasaan mereka berdebar-debar. Berdebar-debar ialah nervous lah, ketika menjalani proses temu duga. Ingat ya, untuk jadi macam askar ke, polis ke, bomber ke, you tak semestinya handsome. Tapi you tak boleh cacat. Okay, macam gigi tak ada. Ingat cikgu kata, kalau gigi depan you tak ada, kalau you sedang pegang ni berapa, M4. Kemudian ada orang datang, okay, datang nak serang. Waktu tu you kena guna itu bom tangan. You kena gigit dengan gigi, okay, untuk keluarkan itu pin. Nanti semua gigi tu terlepas keluar. Nanti benda tukang meletup pula dekat tangan. Habis mati macam tu. You tak boleh lah. Okay. Perasaan mereka berdebar-debar, temuduga dulu. Akhirnya Adnan terpilih untuk menjadi tentera. Jadi dia akan tengok. Yang pertama dia akan tengok berat badan. Boleh nampak tak? You tak boleh terlalu kurus, tak boleh. Terlalu gemuk pun tak boleh. BMI dia mesti cukup lah. Okay. Daripada 18 hingga 25 contohnya BMI dia. Body Measurement Index. Kemudian tinggi you, pendek-pendek sangat tak boleh, boleh faham. Okey, kemudian kesihatan, you kena sihat. Kalau you ada asma macam mana?
Ada sakit jantung macam mana? Baru je orang tembak bang, dah kena attack dekat sana. Mati, tak boleh lah. Boleh faham? Kesihatan semua dia akan cek. Kemudian betul kecergasan. Kecergasan. Dia panggil you lari keliling padang berapa kali, tengok you pengsan tak? Boleh faham? Kecergasan tubuh badan. Kemudian suruh bumping seminit berapa kali mesti dapat ya. Okey. Lalu dia kata lagi, akhirnya dia terpilih. Jadi kawan-kawan dia terpilih juga. Lalu mereka pun menjalani latihan ketenteraan. Jadi jangan ingat latihan ketenteraan ni sekejap 1 tahun. Jadi 1 tahun tu boleh faham tak? Okey. Memang tak boleh jumpa family lah, tak balik. Kejayaannya telah menjadi buah mulut. Buah mulut ialah simpulan bahasa yang membawa maksud bahan percakapan. Bahan percakapan orang di seluruh pelosok kampung. Maksudnya every corner. Semua cerita. Asyik cerita, tahu tak Adnan? Dah terpilih lah masuk askar. Okay. Pak Saidi mengadakan majlis doa selamat. Doa selamat ni macam makan-makan lah. Okay? Makan-makan, jemput orang, berasa berterima kasih kepada Tuhan, kesyukuran. Okay? Dengan pemergian Adnan ke Port Dickson untuk menjalani latihan ketenteraan. So lepas terpilih, okay, British beritahu balik kampung, siapkan semua barang, boleh faham, lepas tu tak boleh balik lagi, 1 tahun kita akan buat latihan. Jadi Adnan pun balik dengan gembira, beritahu kepada parents dia telah pun terpilih. Okay, chapter 16. Okay, chapter 16, apa yang berlaku iaitu, mari tengok. Okay. Seorang pegawai mengalu-alukan. Jadi pegawai itu definitely British lah. Okay? Sebab memang pada waktu tu tak ada lagi askar Melayu. Mengalu-alukan rekrut-rekrut baru. Rekrut ni ialah pengambilan, rekrutmen. Jadi yang baru kita ambil tu. Beliau mengucapkan tahniah dan memberikan kata-kata perangsang. Perangsang ni iaitu motivasi. Boleh nampak apa yang beliau kata? Out of 1,000. Boleh nampak tak? Daripada 1,000. 1,000 out of 1,000 is only 25 selected. Boleh nampak tak? Hanya 25 sahaja yang terpilih. Dan kamu-kamu itu adalah mereka yang terpilih daripada 1,000 orang. Okey, pasukan yang bergelar pengasas Kompeni Percubaan Pasukan Askar Melayu. Jadi nama lama dia mula-mula dia perkenalkan iaitu company. Company tu iaitu satu group, okey. Percubaan. Dia hanya nak cuba je, boleh tak? You kena tahu, kalau seandainya Malaysia lawan dengan siapa? Katakanlah Malaysia lawan dengan Thailand. Contohlah nak berperang, lawan. Okey, tentera darat. Kita nak lawan dekat mana? Dekat darat. Kalau dekat udara, tentera udara. Okey, TUDM, Air Force tu. Air Force tentera udara. Kalau dekat laut, TLDM, tentera laut Diraja Malaysia. Ini ialah tentera darat Malaysia. Okey, Angkatan Tentera Darat Malaysia, ATM. Okay, Angkatan Tentera Darat Malaysia. Okay. Lalu apa berlaku? Thailand lawan Malaysia. Okay, line yang paling depan ni, yang duduk barisan paling depan ni ialah RAMD, Regiment Askar Melayu Diraja. Sebab apa? Sebab mereka ni ialah orang Melayu. Ini ialah negara asal mereka. Datuk, nenek, moyang, monyet, anak, isteri semua sekali, semua duduk dekat sini. Kalau mereka lari, katakan bila dia tengok, ramai orang Thailand, mereka semua lari. Bila mereka lari, kita kalah. So bila kita kalah, apa berlaku? Isteri mereka diambil oleh orang tu. Anak-anak mereka akan mati dibunuh. Negara mereka akan hancur. So mereka akan berjuang hingga ketitisan darah yang terakhir. Okay? You mesti tahu itu. Habis yang duduk dekat belakang ni kereta kebal contohnya, Amor Diraja. Dia susun Amor Diraja, kereta kebal semua. Barisan yang berikutnya artileri. Boleh nampak tak? Artileri. Artileri akan tengok berapa batu nautika arah utara, bagi bom, boleh nampak tak? Okay. Ada lagi unit lain, semboyan. Semboyan ni kalau unit-unit biasa, hari-hari biasa kerja dia menyanyi, boleh nampak tak? Okay. Apa tu pembarisan, macam tu saja. Bila tiba waktu peperangan, unit semboyan ni selain daripada dia memberi rawatan kepada askar-askar yang tercedera, sebab dia paling belakang, dia akan bergerak. Ni akan bergerak ni, bergerak sebab nak lawan dengan ini Thailand. Dia bergerak. Kerja dia ialah dia akan pungut semua mayat-mayat. Boleh nampak tak? Tak kira sama ada mayat daripada artileri, daripada Amor Diraja, daripada Regiment Askar Melayu Diraja, dia akan pungut mayat-mayat tersebut.
Jadi itu. Jadi awalnya bukan nama Regimen Askar Melayu Diraja. Namanya Company Percubaan Pasukan Askar Melayu. Mereka merupakan skuad pertama. Jadi itu ialah siri 1. Kita panggil siri pertama. Okey, skuad pertama yang akan menjalani latihan ketenteraan. Jadi pada 1 Mac 1933, semua rekrut bersedia untuk menjalani latihan ketenteraan. Jadi you mesti ingatlah, kalau 1 Mac 1933, that means 1 Mac 1934. Ngam-ngam 1 year. You tahu tarikh 1 Mac ni apa? Tarikh 1 Mac ialah tarikh, okey, inilah Hari Angkatan Tentera Darat Malaysia, 1 Mac. Kalau you tak percaya, you boleh Google, you tengok. Mereka mesti ada pembarisan punya pada 1 Mac. Itu tarikh dia. Sebab tu cikgu kata ini adalah based on true story. Akhirnya Adnan berjaya menamatkan latihan ketenteraan. Bukan semua orang sanggup untuk latihan. You jangan ingat latihan dia biasa-biasa. Tak. Latihan dia luar biasa. Kamu tahu itu toilet bowl? Toilet bowl di rumah kamu bersih, mak selalu cuci. You tengok dekat mana-mana toilet yang kotor. Cuba you bayangkan. Masuk kepala dalam sana. Flush air dari atas, boleh nampak air dari bawah, air dari atas. Bangun. Boleh lawan? Tak boleh lawan. Boleh nampak. Kemudian bos yang tinggi, katakanlah full colonel ataupun general datang. Ambil itu kasut dia, boleh nampak. Kasut dia tak tahu bau macam mana. Letak air dalam sana. Minum. You kena minum. Kena sepak, you boleh lawan. You tak boleh lawan. Kena terajam, you boleh lawan. Tak boleh lawan. Kenapa? Dalam tempoh 1 tahun tu, 4 o'clock in the morning, keluar semua sekali 25 orang, rendam dalam sungai. Berendam, menggigil. Ada yang menyanyi dalam tu. Cuba you tengok cara mereka buat latihan. Boleh faham tak? Kalau dia kata arm rest membawa masuk kepala ke bawah, okey, dia duduk macam ni. Ni kepala dia, ini kaki dia, arm rest. 2 tangan dia naikkan ke atas. Berapa jam? 3 jam, 4 jam. Boleh nampak tak? Arm rest. Kenapa dia dera macam tu? Kalau satu masa tentera ini ditangkap oleh Jepun, kemudian Jepun ikat dia, kemudian Jepun siksa dia, sama ada bakar pipi dia ke ataupun Jepun guna plier, okey, cabut kuku dia. Jepun tanya, mana simpanan senjata api tentera Malaysia? Tentera, mana simpanan senjata api lu? Lu jawab mana dia? Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ini mereka punya cerita. Biar pecah di perut. Pecah di perut membawa maksud bahawa mereka kena rodok dengan bayonet. That means mereka akan mati. Jangan pecah di mulut. Jangan pecah di mulut. Membawa maksud dekat mulut, jangan cakap. Boleh faham? Sebab ini dia akan memberi kesan kepada seluruh Malaysia. Sebab itu kita kena berterima kasih kepada tentera, terima kasih kepada polis kerana mereka inilah yang menjadikan hari ini kita boleh makan, kita boleh pergi sekolah, boleh faham tak? Nanti bulan April you boleh pergi sekolah, boleh faham? Ibu boleh pergi beli barang dapur dengan aman. Sebab semua tentera sedang mengawal kita punya seluruh pintu masuk negara. Kalau tak nanti kita tak boleh buat apa-apa. Orang dari luar akan masuk dan menceroboh negara kita. Kita tak aman. Okey, sambung lagi. Lalu dia beritahu lagi, akhirnya Adnan berjaya menamatkan latihan ketenteraan selama 1 tahun dan beliau telah dipilih sebagai rekrut terbaik. So memang tertulis sana. Dan setiap kali Hari Angkatan Tentera Darat, Hari Regimen Askar Melayu Diraja, boleh nampak pada tarikh 1 Mac, setiap tahun wajah Lieutenant Adnan bin Saidi akan muncul di sana. Boleh faham tak? Jadi semua mereka buat, contohnya makan malam misalnya, akan ada wajah Lieutenant Adnan Wirabangsa. Dan memang beliau ialah siri 1 dan beliau adalah rekrut terbaik. You must notice. Dan seterusnya diserapkan ialah dimasukkan ke dalam pasukan Askar Melayu. Mula-mula tadi kita hanya buat percubaan je. Adnan akhirnya diarahkan bertugas di Singapura. You must notice. Dulu-dulu Singapura dengan Tanah Melayu adalah sama. Okey, jadi waktu tu perkataan Malaysia belum ada. Jadi Singapura tu is a part of Tanah Melayu. Okey, bab 17. Okey, chapter 17. Adnan telah dinaikkan pangkat sebagai sarjan. Okey, Adnan telah dinaikkan pangkat sebagai sarjan. Bab 17 ya. 34 bab semua sekali.
Okay, 34 chapters. Okay, jadi dia sebenarnya private. Private ni cakap Melayu, private. Private ni dia tak ada apa-apa. Kemudian dia ada lance corporal. Lance corporal ni, ini ialah other rank. Kalau other rank membawa maksud dia bukan officer. Kita panggil lain-lain pangkat. Lain-lain pangkat. Lain-lain pangkat ni untuk non-officer lah. Mereka punya kedudukan tu, dia duduk dekat lengan. You akan tengok kalau lance corporal tu dia ada satu macam tu, macam huruf V tu ada satu. Kemudian corporal, kalau dia nanti naik pangkat lagi, dia ada dua macam tu. Dua, kita panggil calik tu, calik. Ini ialah satu calik. Ini ialah dua calik. Kalau dia naik lagi boleh nampak lance corporal, corporal. Kemudian dia naik sergeant. Kalau sergeant ni dia ada tiga calik. Okay, jadi itu ialah naik pangkat jadi sarjan. Ini ialah non-officer. Kalau officer pula, officer ialah pegawai. Pegawai dia start dengan lieutenant muda. Lieutenant muda. Lieutenant muda tu dia ada macam satu paku. Dia duduk atas bahu. Yang ni duduk dekat lengan. Kalau lain-lain pangkat, other rank, dia duduk dekat lengan. Kalau pegawai, officer, dia duduk dekat bahu. You boleh tengok, ada satu butang dekat sini. Okey, button. Kalau lieutenant muda, kalau dia buang perkataan lieutenant, dia buang perkataan muda jadi lieutenant, dia ada dua paku macam tu. Dia ada dua. Dia bukan, dia ada dua butang. Button kat situ. Lieutenant muda, lieutenant. Kemudian captain. Kalau captain, okey, dia ada tiga. Tiga sini, dia ada tiga sini. You tengok dari sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Kemudian major. Kalau major tu dia ada macam crown. Macam bentuk crown, okey? Ada satu biji je, satu biji crown warna merah. Okey? Jadi itu keadaan dia. So ini ialah pegawai. Sebab nanti cuba you tengok, mula-mula dia masuk, dia jadi private dulu. Kemudian bila dia jadi private terbaik, boleh faham tak? Dia terus diarahkan pergi ke Singapura. Singapura ni ialah Kem Pasir Panjang. Nanti cikgu akan sebut banyak kali ya, Kem Pasir Panjang. Supaya you lebih ingat. Dia kalau ulang, you terpaksa ingat. Okay. Nanti dari ni, bila dia lama sikit, dia jadi private, kemudian dia terus naik pangkat. Dia terus jump ni, naik sergeant. Nampak ni sergeant. Adnan telah dinaikkan pangkat sebagai sergeant, namun begitu bukan pangkat yang dikejar. Dia memang nak membebaskan tanah Melayu daripada belenggu penjajah. Dia bukan nak jadi siapa-siapa, bukan. Sebaliknya kewajipan dia menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberi adalah satu keutamaan. Ingat ya, setiap tugas yang kita buat itu adalah merupakan amanah. Itu adalah merupakan kewajipan. Itu ialah tanggungjawab. So kalau cikgu tanggungjawabnya ajar sampai you faham. Dan kalau boleh sampai you ingat. Adnan telah terpilih mewakili pelantun askar Melayu dalam perbarisan memberi hormat bagi menyambut acara pertabalan King George yang ke-6 di London. Jadi sekarang tak tahu yang Queen Elizabeth ni suami dia tu King George yang ke-berapa. Jadi King George yang ke-6 di London. Pihak British berpuas hati dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh askar Melayu. Askar Melayu begitu gigih. Mereka mengambil lebih banyak pemuda Melayu berkhidmat dalam regimen askar Melayu. Okey, jadi daripada 25 tahun pertama siri 1, kemudian tahun yang berikutnya terus ambil 232 orang. Adnan telah dinaikkan pangkat menjadi lieutenant muda. So dia cross dari sini, dia terus jadi pegawai iaitu lieutenant muda. Look at this. Kemudian dia dilantik menjadi ketua pelantun bagi Company C. Memang dalam regimen askar Melayu di Raja, dia biasanya ada beberapa company. Company A, Company B, Company C, boleh nampak tak? Macam C ni biasanya dia panggil Charlie. Boleh nampak Company C. Company apa? Company Charlie. Hal ini berdasarkan kepada prestasi cemerlang yang ditunjukkan selama berkhidmat dalam askar Melayu. So dia sudah cross sana. Tapi ingat tajuk kita Lieutenant Adnan Wirabangsa. So nanti dia akan naik lagi. So daripada Lieutenant muda ni, cuba tengok. Nampak tak? Ini ialah Lieutenant muda. Boleh ingat tak ni Comel? Tulislah sikit. Boleh ingat tak? Banyak. Banyak. Ada tulis tak? Ada sikit. Ada. Kalau you tak tulis, kalau you suruh baca sendiri lagi banyak. Ni pun cikgu dah sinopsiskan.
Maksudnya macam ni. Mula-mula dia pergi ke Camp Highlands, kemudian dia pergi Temuduga. Lepas you kena ingat tu Camp Highlands Port Dickson. Lalu apa berlaku? Sampai dekat sana dia dengan kawan-kawan terpilih. Mereka hanyalah 25 daripada 1,000 orang yang datang. Lalu dia balik kampung beritahu pada ayah dan ibu dia, Adnan terpilih mak, ayah. Lalu ayah dia pun terus jemput orang kampung. Kita nak buat makan-makan, kita nak berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, anak kita, cita-cita dia sudah pun berjaya, boleh nampak? Okey, lepas dia habis tu dia balik semula ke Camp Highlands. Okey, pada 1 Mac 1933. Kemudian mereka pun start training, boleh nampak? Training, kena pukul, kena apa, boleh nampak? Tahan semua sekali. Lalu apa berlaku? Okey, seterusnya apa berlaku ialah dia pun buat latihan selama 1 tahun. Bila sampai saja 1 tahun, apa berlaku iaitu Adnan muncul sebagai rekrut terbaik daripada siri 1. Okey, lalu apa berlaku? Bila dah jadi rekrut terbaik tadi, Adnan pun boleh faham diarahkan pergi ke Singapura, iaitu di Camp Pasir Panjang. Di Camp Pasir Panjang tu tadi, okey, pangkat dia naik jadi sarjan. Sebenarnya dia belum jadi sarjan lagi. Waktu dia sampai Camp Pasir Panjang tu dia masih lagi brevet. Lepas tu apa berlaku? Dia dihantar ke London untuk kawat kaki. So waktu dia kawat kaki tu dia tunjukkan prestasi yang sangat baik, British sangat gembira. Kerana okey, pembarisan itu nampak memang sangat hebat. Boleh faham tak? Jadi apa berlaku? Dia sebenarnya kalau you nak tahu Regimen Askar Melayu Diraja ni, kamu tahu tak Sungai Besi Camp? Ada satu camp, nama dia Camp Sungai Besi. Camp Sungai Besi tu kita panggil dia Satu Melayu. Satu Melayu ialah Regimen Askar Melayu Diraja 1. Dia ada macam pangkalan cepa. Pangkalan cepa itu ialah Camp 21 Melayu kita panggil. Regimen Askar Melayu Diraja 21 RAMD. Kemudian 18 RAMD contohnya di Kuala Terengganu. Jadi dia nama-nama dia. Satu RAMD ni duduk dekat Camp Sungai Besi ni, kalau you tengok tinggi dia sama je, berat badan dia sama je. Okey, saiz kasut dia sama, saiz seluar dia semua sama. Mereka tu ialah kalau you tengok ada pertabalan diraja ke ataupun ada pertabalan yang di Pertuan Agong ke ada apa, mereka ni yang akan buat perbarisan. Dan cuba you tengok, saiz mereka semua adalah sama. Muka je lain-lain sikit, boleh faham tak? Tapi semua sama. Jadi itu ialah satu Regimen Askar Melayu Diraja. Mereka memang pandailah dalam bab-bab kawat kaki ni semua. Lalu British sangat berpuas hati. Bila dia balik je terus bagi jawatan, naik pangkat terus jadi sarjan. Lalu apa berlaku? Lepas tu panggil dia lagi, naikkan lagi pangkat dia jadi lieutenant muda. Okey, dan mengetuai platoon. Hari ini kalau dia jadi ketua ni tak boleh dah, pangkat lieutenant tak boleh. Hari ini nak kena major lah. Kalau major baru boleh jadi ketua company C, Charlie. Lalu bapak dia tanya, Adnan, kau nak kahwin tak? Dengan siapa ya? Boleh nampak. Ada cikgu tu, cikgu bahasa Melayu. Jadi cikgu bahasa Melayu dekat sekolah menengah Kampung Sungai Ramah. Nama dia Sophia Pakih Muda. Sophia Pakih Muda. Jadi nampak tak orang dulu? Orang dulu-dulu langsung tak ada bercinta, I love you, you love me, love mengelak gitu. Tak ada, boleh faham tak? Ayah dan ibu je pergi tengok, oh perempuan ni bagus, perempuan ni okey, itu nak jodohkan dengan anak-anak lelaki saya. Lalu Adnan pun cakap, bolehlah ayah. Lalu dia pun terus dikahwinkan dengan Sophia Pakih Muda, guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kampung Sungai Ramah. Okey. Cikgu nak tukar kepada lesson kita yang hari ini, okey, nak sambung. Ada apa-apa tak nak tanya? Atau you nak suruh cikgu boleh tak ajar slow-slow sikit? Atau you nak macam mana? Cuba you cakap kat cikgu, cepat. Okey. Okey. Ada tak apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey. Okey, tak ada. Sekejap. Sekejap. Alah, kenapa Zoom cikgu ni? Nak minimize pun tak boleh. Okey. 7181. Okey.
Okey, kawan cakap apa? Tak ada. Okey, Yuzian boleh faham ya? Okey. Selin boleh faham tak? Mirza, Miza, Irtina boleh faham tak? Nicholas, Aiden, cepat. Zizwan, Mahabir. Okey. Boleh faham tak Comel? Boleh. Okey lah. Okey lah boleh. Okey. Okey, mari. Nanti kalau misal kata tak boleh nak ingat sangat lagi, okey, nanti you pergi tengok dekat YouTube ya. Encik masukkan dekat YouTube. Bila-bila masa you boleh ulang balik ya. Sebab dia ialah sebuah novel. Dia ialah sebuah novel. Okey, chapter 18. Perkahwinan Adnan menjadi semakin bahagia apabila dikurniakan. Dikurniakan maksudnya nanti exam soalan macam mana? Nanti exam Aiden soalan macam ni. Soalan akan tanya, boleh nampak tak? Okey. Terangkan, dia akan senaraikan. Berikut adalah merupakan senarai nama-nama novel. 1. Lieutenant Adnan Wirabangsa, tulisan Abdul Latif Talib. 2. Tirani, karya Bib Sabaria. 3. Okey. Pantai Kasih, karya 4. Okey. Bima Sakti Menari, dia akan senaraikan. Okey, kemudian soalan keluar. Soalan tanya A. Berdasarkan kepada sebuah novel yang anda kaji, okey, sinopsiskan novel tersebut. Sinopsiskan novel tersebut. 6 markah. Jadi kamu pun cakap, berdasarkan sebuah novel yang saya kaji, iaitu novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Okey, novel ini mengisahkan watak utama yang terdiri daripada Adnan bin Saidi. Adnan bin Saidi dibesarkan dan dilahirkan di kampung Sungai Rama. Beliau memulakan persekolahan di sekolah Inggeris walaupun telah ditentang ataupun dihalang oleh seluruh penduduk kampung. Kemudian diteruskan lagi cerita dia, kemudian pengembangan, kemudian akhirnya peleraian. So you kena jawablah. Itu soalan A. Okay. Atau mungkin dia keluar soalan. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, terangkan tentang latar masyarakat. Jadi kamu cakap, masyarakat apa? Masyarakat yang berfikiran sempit. Contohnya orang-orang kampung, okay, yang tidak menerima sekolah beraliran Inggeris. Tu narrow minded lah tu. Banyak kali cikgu kata, ada pula pergi sekolah Inggeris, okay, masuk Kristian. Habis pergi sekolah Melayu, semua masuk Islam. Pergi sekolah Cina, semua masuk Buddha. Mana boleh macam ni? Okay. Macam itulah soalan dia keluar. Tapi kalau you tak belajar, macam mana you nak jawab? Boleh you jawab. Itu kalau dapat, kalau kita dapat soalan bocor, senanglah, boleh faham tak? Ataupun kita dah tahu soalan tu lebih awal, cikgu hanya ajar yang tu je. Okay? Itu senang. Tak apalah, kita belajar semua ya. Kita belajar semua. Apa-apa nak masuk, kita dah ready. Seterusnya, chapter 18. Jadi tadi bapak dia tanya, Adnan kau nak tak kahwin dengan ni cikgu Sofia Pakih Muda. Ingat nama dia SPM, Sofia Pakih Muda. Ini Adnan. Dia pun cakap nak. Ni dia dah balik dari London, dari England untuk kawat kaki bagi pertabalan King George yang ke-6. Okey, ingat Sofia Pakih Muda. Sofia Pakih Muda. Okey. Perkahwinan semakin bahagia apabila dikurniai. Kurniai ni memang kita boleh cakap diberi, tapi beri ni macam kawan saya memberi kepada saya 2 biji gula-gula. Itu normal. Tapi kalau you dapat anak ni, dia adalah satu pemberian yang sangat hebat. Okay? Jadi dikurniai. Dia tanya mak you lah macam mana perasaan dia bila dia lahirkan you, boleh nampak. So beliau mendapat 2 orang cahaya mata. Anak yang pertama nama Mokhtar, yang kedua nama Zainuddin. So bila dia kahwin, anak dia yang pertama nama Mokhtar, lelaki. Beza dia setahun je, boleh nampak. Anak yang kedua nama Zainuddin. Nanti dia ada anak yang ketiga nama Fatimah. Tapi Adnan tak pernah tengok Fatimah. Adnan tak pernah tahu yang bahawa isteri dia tu sedang mengandungkan Fatimah. Tak pernah tahu. So dia cuma tahu yang dia ada anak ni 2 sampailah akhirnya dia mati. Okey. Adnan berkhidmat di Singapura manakala isteri dan anak-anak menetap di Kajang. Sebab isteri dia ialah cikgu kan? Cikgu BM. Jadi Adnan ni dia hanya balik pada weekend sahaja. Iaitu Saturday Sunday dia balik dari Singapura sana. So dia ialah weekend husband lah. Kalau dalam army ni dia panggil married bachelor. Married bachelor ataupun weekend husband. Lalu dia fikir, okey macam mana ni, boleh nampak tak? Okey,
Dia pun selalu teringat, nak tunggu sampai weekend pun dia pun ingat pada anak dia yang masih kecil, isteri dia sibuk uruskan anak, kena kerja lagi, boleh faham tak? Akhirnya dia tanya isteri dia. First tu kalau you baca dia punya novel, dia takut kalau dia bawa isteri dia tak boleh campur dengan isteri-isteri officer yang lain. Isteri-isteri pegawai yang lain. Sekarang dia ialah officer ya, sebab dia ialah lieutenant muda. Lalu apa berlaku? Dia takut isteri dia tak boleh campur dengan orang tu dan tak boleh menyesuaikan diri. Kemudian dia tanya isteri dia, nak tak kalau kita pindah semua, okay, tinggal di kem Pasir Panjang, Singapura? Isteri dia setuju. Dan ingat kalau dalam Islam pun dia cakap sebaik-baik tempat isteri adalah di sisi suaminya. Lalu dia pun ikut suami dia dan dia tinggal sana. Luckily dia bawa isteri dan anak-anak dia sebab waktu itu ialah waktu paling gembira dalam kehidupan Adnan. Jadi bila dia balik, isteri dia dah siapkan makanan, kemudian anak-anak dia berlari-lari, dia dapat jaga anak dia sama-sama, boleh faham. Apabila tiba hari raya, mereka naik kereta api, bawa 2 anak, boleh faham, balik ke kampung Sungai Ramal. So mereka rasa sangat gembira. Adnan membawa keluarganya berpindah di Singapura. Dia memulakan tugas baharu di Pangkalan Tentera Pasir Panjang. Okay, jadi ingat Pangkalan Tentera Pasir Panjang, Kem Pasir Panjang, lebih senang. Isterinya mudah menyesuaikan hidup. Jadi bila dia sampai sana, dia tahulah cikgu kan banyak cakap. Orang tak nak cakap pun dia cakap juga. Lalu semua orang pun dah boleh terima wife dia. Okay? Rupa-rupanya isteri dia sangat mudah menyesuaikan kehidupan di tempat yang baharu. Jiran-jiran mereka semua terdiri daripada isteri anggota tentera yang berkhidmat di situ. Bila kita sebut kem tentera, dalam tu semua tentera, family tentera, anak tentera, isteri tentera. Jadi dia ada salah seorang jiran dia nama Makcik Nuraini. Makcik Nuraini ni husband dia ialah sarjan, other rank lah, boleh faham tak? Ini ialah jiran dekat dia. You kena tahu ni, at last nanti 2 budak ni akan hidup dengan orang ni. Tapi dalam novel you tak cakap. Boleh nampak dalam novel you tak cakap. Jadi cikgu hanya cerita sampai novel you cerita apa. Okay? Tapi kisah yang benar-benar berlaku, at last nanti mak dia mati, ayah dia mati, stepfather dia tak mau jaga dia 2 orang ni. Boleh faham tak? Kisah sebenarnya. Dan Mokhtar ni sudah pun meninggal dunia. Zainuddin tinggal dekat Johor Bahru, kisah benar. Kemudian Zainuddin tinggal dekat Seremban. Tinggal dekat Seremban, Negeri Sembilan. Mereka ada anak ni, boleh nampak tak? Dia ada anak, dia ada cucu, sehinggalah Abdul Latif Talib terpaksa cari waris dia untuk mengesahkan bahawa cerita yang dia cakap ni tentang datuk mereka adalah benar. So dia mahu satu waris. Sebab kita cakap novel ni ialah novel sebenar. Okey, mari kita tengok. Wife dia okey. Chapter berikutnya. Chapter 90. Kalau you nak baca dia jadi panjang. So sekarang cikgu dah tolong bacakan ya. Cikgu harap you boleh ingat. You pun cakap, banyaknya teacher, tak banyaklah boleh faham. Ni ialah cerita. You tengok macam satu buah cerita. Macam you tengok drama. Okey. Berita yang mengejutkan diterima oleh Adnan. Ura-ura. Ura-ura ialah rumus. Kabar-kabar angin. Kabar angin. Okey, kabar angin ialah simpulan bahasa. Tak pasti lagi, boleh nampak. Mengatakan bahawa Jepun akan menyerang tanah Melayu dan Singapura. So, ni sama sekali. Jepun akan masuk. Adnan terpaksa menghantar Sofia dan anak-anaknya pulang ke kampung. Jadi, you kena tahu. Bila orang datang nak serang, boleh faham tak? Mereka akan serang apa dia? Balai polis. Mereka akan serang apa dia? Camp tentera. Boleh faham? Mereka akan serang benda macam tu dulu. Jadi, untuk menjamin keselamatan anak-anak dan isterinya, boleh faham? Dia kena hantar. So bila ada je rumus mengatakan bahawa Jepun akan menyerang tanah Melayu, mereka masih bertahan lagi, terus berdoa semoga Jepun tak masuk ke tanah Melayu. Tapi British keluarkan satu skrip, iaitu beritahu kepada semua camp, boleh faham tak? For those yang ada bawa isteri dan anak-anak, hantar balik. Diberi masa 24 hours, hantar balik anak-anak. Boleh faham tak? Okay? Dan juga isteri. Kita akan berperang. Jepun sudah naik di Kelantan. Lalu Adnan balik beritahu pada Sofia, kemas barang. Okey, kita akan balik ke kampung Sungai Ramal. Lalu dia pun balik bawa anak dan juga isteri dia.
Lalu bila dia sampai sahaja dekat kampung Sungai Ramal tu, okey, satu malam dia tidur bersama dengan isteri dia, dengan anak dia semua sekali dekat rumah mak dia. Lalu the next morning, Adnan kena balik semula ke camp sebab nak setkan peperangan, boleh faham? Nak atur strategi peperangan. Adnan dah nak balik. Pada waktu itu, Sofia tahu dia mengandung. Jadi dia tahu dia sedang mengandung anak yang ketiga. Jadi anak dia macam setahun satu, tahu tak? Jadi lepas ni setahun lagi. Jadi anak yang ketiga dalam perut. Tapi pada waktu itu masa tidak mengizinkan untuk dia beritahu kepada suami dia bahawa dia sedang mengandung. Suami dia lagi stres, nak perang ni, boleh faham tak? Nyawa tak tahu macam mana. Lalu pada waktu itu, okey, Adnan beritahu pada Sofia, jaga anak kita dengan baik. Boleh faham tak? Jadi apa berlaku? Dia nak balik semula ke camp. Sofia menangis. Adnan tak menangis lah, boleh faham tak? Tapi dia begitu murung, kemudian dia pesan pada isteri dia, jaga anak-anak kita dengan baik. Boleh faham? Sofia berjanji akan jaga anak-anak mereka dengan baik. Okey, kemudian dia salam dengan suami dia pun keluar untuk balik semula ke camp. Pada waktu itu Sofia tak tahu dan Adnan juga tak tahu bilakah mereka akan bertemu lagi. But actually itu ialah pertemuan terakhir mereka. Sebab selepas itu Adnan akan mati dibunuh. Boleh faham? Itu ialah pertemuan terakhir mereka. Okey, Nordin yang suatu ketika dahulu kerap memusuhi Adnan. Ingat tak yang dulu cikgu cerita dia ada curi buah rambutan tu? Dulu selalu cari gaduh. Kini telah berubah. Dia masuk jadi tentera dan dia akhirnya menjadi rakan setugas Adnan. Tapi dia bukan siri satu lah. Siri satu ialah Adnan Budin tu ialah siri satu. Dia ialah siri lewat-lewat sikit, belakang-belakang sikit baru diinsaf. Itu Adnan, Nordin. Anak Pak Abu. Ingat bapak dia nama Pak Abu. Okey, chapter 20. Chapter 20. Adnan telah diarahkan untuk bertugas di Bukit Candu. Kalau you Google, you boleh tengok. Di Singapura, di public Singapura, you akan tengok ada tempat nama dia Bukit Candu. Dan sampai ke hari ini, candu ialah opium, iaitu sejenis dadah. Okey, sejenis dadah. Okey, jadi mengapa bukit ni dipanggil sebagai Bukit Candu? Sebab di atas bukit ini ada satu kilang. Dan kilang tu ialah kilang membuat candu, kilang buat dadah. Siapa punya ni? British punya. Weh, kalau kilang ni Jepun dapat, finish weh. Kerana apa? Cuba you tengok, orang yang hisap dadah tu, bukan cikgu suruh you hisap dadah, janganlah hisap dadah, boleh faham tak? Bila dia injek je dadah, apa berlaku? Okey, you tengok kan, dia makan pun tak jaga, dia minum pun tak jaga, ada tak dia kena penyakit? Dia tak kena penyakit, sebab yang dia masuk tu ialah dadah. Dadah tu ialah sejenis ubat. Dia tak akan kena sesama, dia tak akan kena jatuh sakit. Tak. Boleh faham tak? Jadi dia telah menyalahgunakan dadah tadi. Lalu apa berlaku iaitu, kalau seandainya Jepun dapat, nanti kalau tentera-tentera dia sakit, dia hanya bagi candu tu saja. So sekarang, dia diarahkan, boleh nampak dari kamp Pasir Panjang, pergi jaga ni Bukit Candu. Okay, dan ni, jaga ni. Supaya tak dirampas oleh pihak Jepun. Adnan telah diarahkan ke Bukit Candu yang terletak di kawasan berbukit di sebelah timur menghadap ke laut. Dekat sini ialah laut. Okey, kat sini laut. Lieutenant Adnan telah mengarahkan anggota tenteranya menggali lebih banyak parit untuk dijadikan kubu. Kubu ni ialah tempat berlindung. Bila kita sebut kubu, kubu ialah tempat berlindung. Jadi you akan tengoklah macam mana dalam filem-filem, kalau kita nak berperang kita akan gali parit, okey, kemudian letak dekat atas ni pasir-pasir, kita berlindung dekat celah ni, kita duduk dalam ni, kemudian kita keluarkan machine gun dekat sini, boleh faham, untuk tembak orang. Jadi guni-guni pasir diletakkan di sekitar kawasan Bukit Candu. Jadi semua ni ialah guni pasir, letak tinggi sikit height kita. Lieutenant Adnan dan Sarjan Hassan telah bertemu dengan penghulu sidik. Jadi ada satu orang penghulu nama penghulu sidik. Okey. Dengan penghulu sidik bagi membincangkan masalah penduduk kampung yang enggan berpindah. Enggan ialah tak nak. Okey. Penghulu ni ialah ketua dalam kampung tu, Kita cakap rumah orang Melayu, sini sebuah rumah, nanti jauh sini sebuah rumah, nanti jauh sini ada lagi rumah lagi sini. Nanti kalau Jepun datang, okey, Jepun akan peras ubud you, bunuh you dan kita tak boleh kontrol you. Boleh faham tak? So sekarang kita suruh you duduk dekat area Bukit Candu ni, boleh faham? You duduk dekat sini satu kelompok, semua duduk dekat sini. Tu yang wujud kampung baru tu, Comel. Boleh faham tak?
Mereka tinggalkan rumah mereka. Tinggal biar aja rumah tu kosong, apa barang yang you rasa penting sangat, you bawa sekali dengan you, okay? Nanti askar akan kontrol you. Mana boleh askar nak kontrol satu rumah macam ni? Rumah bukan sikit. Alright. Namun ada beberapa rumah orang kampung yang tak nak ikut. Mereka enggan. Enggan maksudnya tak mau berpindah. Samad. Satunya nama Samad. Bertengkar dengan penghulu sidik. Samad cakap, saya tak akan pindah. Saya akan tetap duduk di rumah saya. Dia mengatakan sebenarnya bukan Jepun yang nak jajah tanah Melayu, tapi sebenarnya British yang mahu menguatkan lagi cengkaman penjajahan. Sebab apa? Sebab dia sudah terikut-ikut dengan falsafah daripada orang Jepun. Jepun beritahu Asia for Asia, Asia untuk Asia. Apa hal? You tanah Melayu ialah Asia. You kena kerja. Kemudian kekayaan bagi pada British. You bagi Jepun perintah ini negara. You tak payah kerja tau. Nanti beras akan hantar ke rumah you. Ingat ya, something is too good to be true, normally is not true. Okay, orang yang cakap best-best sangat ni biasanya tak betul. Jadi apa berlaku iaitu dia tak nak. Dia percaya kepada Jepun ni kata. Okay, dia tak nak pindah. Bab 21, 6 Disember 1941. Satu persidangan tertutup telah berlangsung di Manila. Manila ni ialah Filipina. Mereka berbincang persiapan Jepun untuk menakluki Asia, termasuklah Filipina dan tanah Melayu. Jadi Manila ialah Filipina. Salah seorang pegawai tentera Amerika mengatakan bahawa Jepun sukar untuk ditewaskan. Tewas ialah kalah. Susah-susah. Tentera Amerika sendiri kata, bukan senang tau Jepun ni. Dia nampak je dia pendek-pendek. Dulu Jepun pendek, boleh nampak tak? Sekarang Jepun tinggi-tinggi. Tak tahu dia makan apa. Hal ini demikian kerana mereka cukup terlatih. Okey, jadi dia kata bukan main-main ni. Jepun ni bukan main-main. Okey, seterusnya. Sedangkan askar Melayu hanya dibekalkan dengan senjata ringan. Sekarang dia kata, you fikir baik-baik. Kata askar Amerika. Okay, US punya army. Dia cakap, nak lawan macam mana dengan Jepun? Jepun ni dahlah senjata api dia pada waktu tu is very sophisticated, begitu canggih. Kemudian askar Melayu hanya dibekalkan dengan senjata yang biasa. Okay, macam tu. Dan bilangan kita juga tidak begitu banyak. Jepun ni ramai ni, boleh faham tak? Kemudian mereka ni memang cukup terlatih. Nanti cikgu akan cerita pada kamu macam mana bentuk latihan yang dia buat. Penduduk kampung Bukit Candu bersetuju untuk dipindahkan ke tempat yang lebih selamat kecuali Samad. Samad ni bukan dia seorang lah, and the gang. Gang dia ialah anak-anak dia. Semua tak guna ni. Keluarganya anak-anak dia enggan tak nak pindah. Berlaku kes kecurian akibat rumah yang kosong tadi tak ada penghuni. Penghuni ialah orang tinggal. Okey. Lalu apa berlaku? Waktu siang mereka boleh balik ke rumah mereka lah, boleh faham. Kalau tengok keadaan selamat mereka boleh balik lah, nak cuci baju ke apa ke, tukar baju ke boleh. Waktu malam mereka kena duduk dekat situ dan askar akan jaga mereka. Lalu mereka balik rumah, mereka tengok rumah mereka habis sekali, kena curi, kena pecahkan, boleh faham. Mereka beritahu pada Adnan. Lalu Adnan kata tak apa, rumah siapa kena? Rumah orang ni kena. Dia dah tahu. Target yang berikutnya ialah rumah ni. Waktu tu Adnan dengan kawan-kawan duduk dalam rumah tersebut. Gelap. Sekejap lagi mereka menyorok, kejap lagi mereka dengar bunyi orang bercakap-cakap, kemudian pecahkan rumah tu. Kenapa? Sebab dia dah tahu penghuni rumah tu dah tinggal dekat kem sana, dijaga oleh askar. Lalu apa berlaku? Bila dia masuk sahaja, Adnan terus angkat dia, buka topeng dia. Yang dia nampak ialah Samad dan anak-anak Samad. Boleh faham tak? No wonder lah tak nak pergi pindah. Rupanya nak mencuri dekat rumah orang-orang kampung. Okey, jadi pencuri yang bertopeng itu berjaya diberkas. Diberkas ialah ditangkap. Dan apabila diperiksa, pencuri itu ialah Samad. Diberkas ialah ditangkap. Sini maksudnya ditangkap. Okey, sampai chapter ini. Boleh ke tak boleh? Sampai chapter 21 out of 34. Kawan cakap apa? Boleh. Okey, boleh. Boleh? Mari kita sambung. 22. Lieutenant Adnan memberi taklimat. Taklimat ni ialah macam satu syarahan lah, okey? Memberi syarahan kepada Captain Reed. Captain Reed ni orang putih tau, British punya army. Tentang tahap keselamatan di bawah jagaannya. Jadi dia yang jaga Bukit Candu. Jadi memang you tengok Captain ni dia lebih tinggi daripada Lieutenant. Lieutenant ni duduk dekat bawah dia. Okey, atas dia Captain. Kalau atas lagi Major.
Jadi Captain Riggs, dia diarahkan untuk pergi ke Bukit Candu. Lieutenant Adnan pun bila Captain Riggs datang, Lieutenant Adnan pun terus beritahu pada Captain Riggs berapa kekuatan kita. Kita ada berapa company, boleh nampak? Berapa senjata api yang kita ada, boleh faham tak? Berapa lama kita boleh bertahan, bekalan makanan banyak mana. Okey. Dia beritahu pada Captain Riggs tentang tahap keselamatan di bawah jagaan dia. Dia dah gali kubur sepanjang berapa panjang. Pegawai penerbangan Renshaw melaporkan bahawa dia melihat banyak kapal tentera Jepun menuju ke Thailand atau Tanah Melayu. Jadi ini ialah dari udara. Jadi dari udara, bila dia naik, dia tengok banyaknya kapal Jepun, boleh faham tak? Sedang menghala ke arah Thailand. Dan dia tak tahu sama ada dia nak masuk Thailand ke atau dia nak masuk Tanah Melayu. We don't know. Hal ini merupakan isyarat awal yang amat jelas bahawa Jepun akan terlibat dalam Second World War. Boleh faham tak? Dalam Perang Dunia Kedua. So confirm already. Memang dia sudah bergerak dan memang dia akan datang ke Tanah Melayu. Pegawai British mengarahkan kapal pembinasa. Jadi pembinasa ialah pemusnah. So bila sebut kapal pemusnah ni membawa maksud dia merujuk kepada tentera laut Diraja Malaysia. Okay, TLDM, tentera laut. HMS Repulse menyekat kemarahan. Kemarahan maksudnya bukan kemarahan. Kemarahan maksudnya kedatangan. Jadi kita dah nampak. Dari udara kita dah nampak kapal tu semua ialah Jepun punya. Ini Jepun punya. Jadi sini ialah Thailand, sini ialah Thailand, sini ialah Tanah Melayu. Jadi dia nak menghala ke arah kita ni. Kita tak tahu dia nak hala ke sini ke atau dia nak hala ke sini. Jadi kita dah nampak dia. So kita arahkan kapal besar ni. Okay, HMS Repulse. Okay, kapal besar ni. Okay, halang dia. Jangan bagi dia masuk ke perairan kita. Okey, sampai ke Tanah Melayu. Pesawat pengintip. Pengintip ni iaitu yang cek tadi mata-mata. Pengintip kita selalu sebut sebagai mata-mata gagal mengesan kedudukan kapal Jepun. Akibat keadaan cuaca yang begitu buruk. Tiba-tiba cuaca sangat buruk, gelap sampai tak nampak mana kapal tu, boleh faham tak? Mana kapal-kapal tentera Jepun? Peluang itu telah diambil oleh General Tomoyoki yang mengarahkan tenteranya bertukar arah laluan iaitu berlayar ke utara menuju ke Teluk Siam. So dia kata HMS Repulse ni dia datang dari arah sini. Okey, kita jangan pergi arah ni. Kita pergi ke arah utara Siam. Boleh nampak tak? Kita jangan lalu sini. Sebab dia dah sekat dekat sini. Boleh faham tak? Terlalu jauh lagi sikit. Utara Siam. Jadi General Tomoyoki kata pergi dulu sana. Jangan terus masuk ke sini. Jangan terus masuk sini. Seterusnya dia kata lagi, tentera British dan Regiment Askar Melayu yang ditempatkan di Kelantan diarahkan memperkukuhkan pertahanan tepi pantai. Kena beritahulah sini Thailand, ini Tanah Melayu ni ialah Kelantan ni. Dia ada sempadan, dia ada lagi satu sempadan yang sebelah utara sana iaitu Thailand dengan Kedah. Jadi ni kita nak cerita dia masuk dari sebelah sini. That means Thailand, Kelantan. Okay, sambung. So British panggil, Kelantan punya tentera, kuat-kuat sikit boleh nampak, perkuatkan pertahanan. Akhirnya pada 4 Disember 1941, General Yamashita mengetuai bala tentera. Bala ni maksudnya satu grup tentera Jepun yang berjumlah 25,000. Sangat ramai. Menuju anggota ini berlepas dari pelabuhan Samah di Pulau Hainan menuju ke Thailand dengan 18 buah kapal pengangkut. Boleh nampak? Tentera Jepun bijak. Since kita cuma ada beberapa minit, cikgu berhenti dekat sini. Kenapa nak berhenti dekat sini? Sebab cikgu nak cerita sikit. Supaya nanti kita sambung untuk minggu hadapan. Cikgu dah tak boleh buat laju dah. Kalau laju lagi, nanti korang dah tak boleh ikut dah. Lalu apa berlaku? Nanti General Yamashita ni, dia akan masuk. Dia nak masuk ke Tanah Melayu. Apa yang berlaku iaitu, kena cakap ke tak kena cakap kat sini? Ada lagi berapa minit Comel? Boleh ke? Bolehlah sikit. Mari tengok. Sikit. Cikgu baca 423 dulu. Lalu dia kata tentera Jepun sangat bijak mengatur strategi sehingga orang berasa keliru. Lalu dia beritahu askar Jepun telah mendarat di Songla dan juga di Patani. Songla, Patani ni dia memang dekat. Kalau kita naik bas pun kita boleh sampai. Macam dari KL kita terus masuk Kelantan, kemudian kita pun terus sampai dekat Songla, Patani. Pada mulanya British telah mengadakan pelan tindakan iaitu Ops Matador.
yang menghalang pendaratan tentera Jepun. Kalau boleh sebelum dia sampai, kita dah nak halang dia. Nama Ops Matador terpaksa ditangguhkan bagi mengelakkan Thailand turut sama terlibat dalam kancah. Kancah ialah lembah peperangan. Kalau kita buat Ops Matador, maksudnya ialah by that time Jepun datang. Okay, Jepun masuk Thailand dulu. Kemudian baru masuk tanah Melayu sini. Lalu bila kita guna Ops Matador, kita tak benarkan si Jepun ni masuk ke tanah Melayu. Kita serang dia dekat sini. Bila tanah Melayu pergi serang dia, maksudnya dah jadi peperangan tiga segi. Boleh nampak tak? Triangle dah jadi serang macam ni. Iaitu lawan Thailand, Jepun, tanah Melayu. Jadi bila British fikir pula, buat apa nak pergi lawan dekat negara orang? Okey, pergi bergaduh dekat negara orang. You nak bergaduh kat negara you sendirilah. Macam mana? So Ops Matador tak boleh buat. General A.E. Percival sedar bahawa Jepun memiliki sebuah pasukan tentera yang licik, yang pandai tipu muslihat dan begitu cekap dalam peperangan. Buktinya dengan mudah dia menaluki China. Ada peperangan sebelum tu iaitu peperangan Jepun-China. Boleh nampak Jepun menang. Issa menyatakan sokongannya kepada tentera Jepun yang kononnya dia kata sebenarnya Jepun tu bagus. Boleh nampak kan tadi cikgu kata ada setengah yang memang otak dia dah tak berapa betul. Jepun tu sebenarnya bagus. Jepun tu yang nak selamatkan kita daripada British. Alright. Sebilangan penduduk berpendapat bahawa tentera Jepun datang bukan untuk memerdekakan tanah Melayu, tetapi tujuan mereka hanya untuk menjajah semata-mata. So penduduk di tanah Melayu sendiri terbahagi kepada dua. Setengah daripadanya setuju bahawa Jepun datang bagus, selamatkan kita daripada British. Setengah lagi kata, hey, nanti dia bunuh kita, dia lagi teruk daripada British. Alright. Kemudian cikgu nak cerita pada kamu. Adik kepada Adnan, nama dia iaitu Ahmad. Adik dia yang kedua. Adik Adnan namanya Ahmad. Ahmad ni ialah tentera laut di Raja Malaysia. Nanti dalam cerita yang seterusnya, Ahmad ni ialah yang pertama mati dalam keluarga Pak Saidi ni tadi. Lalu apa berlaku? Okey, bila dia duduk dekat dalam tentera laut ni, iaitu tadi HMS Repulse, dia duduk dekat sana. Dia sebenarnya nak lawan kemasukan tentera Jepun dari laut. Kemudian tentera udara Jepun menggugurkan bom dekat sana dan semua pun mati. Tak ada seorang pun yang hidup. Kapal itu hancur. Semua pun mati. Boleh faham? Okey. Petang tu, pagi tu apa berlaku? You tahu rumah orang Melayu, Belan dan Dongakan. Dia punya balkoni dekat sini. Dekat balkoni ni Sofia. Sofia bersama dengan anak dia yang baru lahir iaitu Fatimah. Anak dia lahir dalam waktu peperangan tadi. Fatimah. Kemudian dekat dapur. Ni dekat dapur Mak Milah. Tiba-tiba Mak Milah duduk sini. Rumah orang Melayu dia biasa panjang macam tu dekat kampung, rumah kayu ya. Lalu dari sini datang dua orang polis. Polis dulu you tahulah pakai seluar pendek datang. Kemudian dia tanya, adakah ini rumah Pak Saidi dan juga isterinya bernama Mak Milah? Ya. Ada tak anak dia bernama Ahmad, tentera laut? Ya, kata dia. Mak saya ada di dapur. Polis tu kata tak apalah, saya akan ke dapur. Sampai saja dekat dapur, dia ketuk pintu, bagi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu dia buka pintu. Bila Mak Milah buka, dia nampak polis dua orang. Mengapa tuan? Boleh nampak? Dah terkejut dah as a mother. Kemudian polis cakap, sabar Mak Milah, kami membawa satu berita yang sangat buruk. Apa dia? Pada malam tadi, tentera Jepun telah pun menggugurkan bom dan semua daripada tentera laut dalam kapal tersebut termasuklah Ahmad, anak Mak Milah, telah pun terbunuh. Mereka semua berakhir di Laut Cina Selatan, South China Sea. Waktu itu apa berlaku? Mak Milah bukan menangis tetapi Mak Milah meraung. Anak aku! Boleh faham tak? Mak Milah menangis, anak aku. So as a mother, boleh faham? Kita memang tak nak anak-anak mati lebih awal daripada kita. Lalu pada waktu itu Sofia terdengar, boleh faham, bunyi raungan dan tangisan mak mertua dia. Boleh faham tak? Kemudian dia tengok dua anak dia yang masih kecil. Ada baby lagi nama Fatimah. Boleh faham tak? Kemudian dia pun
tak tahu suami sedang berperang ni macam mana, apa yang akan berlaku, suami akan hidup ke atau suami akan mati. Dan bermula daripada tarikh itu Sofia mulai terdiam, boleh faham, dia macam trauma. So itu adalah trauma dalam peperangan, boleh faham. Sofia tidak lagi bercakap-cakap. Boleh? Okey, cikgu berhenti sampai dekat sini dulu. Nanti cikgu akan sambung chapter 24. So remind cikgu chapter 24. Okey, ada tak apa-apa nak tanya Comel? Tak ada. Tak ada. Faham tak? Tak ada. Faham. Faham ya? Okey, itu sahaja. See you next week. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.